Hai, salam sejahtera kepada semua pendengar Jom Kongsi Kisah Seram. Bertemu lagi kita dalam kisah seterusnya. Kisah ini berlaku suatu upacara semayang untuk menyambut malam tahun baru 2023 baru-baru ini. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang pendengar Jom Kongsi Kisah Seram kepada saya. Tapi sebelum saya memulakan kisah ini, saya berharap para pendengar boleh menekan tombol like dan share. Bagi para pendengar baru, bolehlah menekan tombol like, share dan subscribe. Dan sekiranya para pendengar ingin berkomen, pastikan para pendengar memberi komen yang positif dan membina. Okey, jom kita mulakan. Malam tahun baru, berbagai cara kita lakukan untuk meraihkannya. Ada yang berkumpul di rumah saudara, ada yang berkumpul di dataran mereka, dan bagi sesetengah penduduk di Rumah Panjang Sarawak, mereka lebih memilih untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama agar diberi kesenangan dan kesihatan. Tapi lain pula kisah yang berlaku pada sebuah rumah panjang ni. Malam tu, ketika mereka sedang asyik membuat persiapan untuk menyambut malam tahun baru, banyak perkara aneh berlaku dan salah satu darinya adalah gangguan. Di mana ketika sedang menyiapkan perhiasan untuk menyambut ketibaan tahun baru, tiba-tiba mereka seperti melihat 3 orang lelaki berpakaian kemas berwarna biru gelap. 3 orang lelaki itu dilihat berjalan menuju ke arah mereka, tetapi hilang di sebalik susunan kenderaan tetamu dan orang kampung. Mereka yang melihat 3 orang lelaki tadi berasa tidak sedap hati dan terus memaklumkan perkara tersebut kepada tuan rumah ataupun ketua kampung. Setelah mendengar cerita dari anak buahnya, tuan rumah terus mengarahkan beberapa orang untuk pergi memeriksa kawasan kenderaan tersebut. Mereka membawa kayu, tali dan lampu suluh. Yalah, mana tahu kalau yang dilihat tadi pencuri. Sesampai mereka di kawasan itu, mereka terus memeriksa semua kenderaan. Takut-takut orang tadi bersembunyi di kawasan itu. Mereka dibagikan kepada 4 kumpulan kecil. Lalu pergilah mereka membuat pemeriksaan, tapi tiada apa-apa yang mereka lihat dan jumpa, kecuali bauan yang amat wangi. Bau wangian itu amat kuat menusuk hidung mereka. Hati mereka dah rasa tak sedap. Bulu roma tiba-tiba meremang. Jadi mereka pun membuat keputusan untuk berpatah balik. Dan perkara itu tidak diceritakan kepada tuan rumah. Cuma apa yang mereka kata, tiada sesiapa pun di kawasan parkir kenderaan itu. Jam pun dah menunjukkan pukul 12.30 malam. Mercun segera dimainkan. Setelah itu, mereka pun memulakan doa, tetapi terhenti apabila kereta tuan rumah yang berada betul-betul di depan rumah panjang menyala. Mereka berpandangan sesama sendiri. Lalu tuan rumah pun turun untuk memeriksa kenderaannya. Tapi setelah sampai di tepi kenderaannya, tiba-tiba lampu kenderaan itu terpadam sendiri. Tuan rumah membuka kenderaannya untuk memastikan tiada kunci yang tertinggal atau tiada sesiapa pun yang berada di sisi ataupun di dalam kenderaannya untuk ataupun cuba membuat khianat. Setelah dipastikan tiada sesiapa pun di situ, tuan rumah naik semula ke rumah panjang untuk memulakan upacara semayang. Belum pun sempat mereka memulakan semayang, sekali lagi kereta tuan rumah menyala. Dan sekali lagi itulah tuan rumah turun untuk memeriksa kenderaannya. Sama juga, tidak ada apa-apa atau sesiapa pun di situ. Setelah diperiksa kedua kalinya, tuan rumah tadi naik ke rumah panjang dan meneruskan upacara semayang. Kali ketiga, kereta tuan rumah menyala lagi lampu kenderaannya. Tapi kali ini tuan rumah turun dengan membawa air suci dan kayu.
Setelah diperiksa dan didapati tiada sesiapa pun di sisi atau di dalam kenderaannya, tuan rumah pun membuka semua pintu kenderaannya termasuk bonet keretanya, lalu merenjis air suci ke sekeliling kenderaannya dan berdoa sambil diperhatikan oleh penduduk rumah panjang. Kali ini kenderaannya bukan sahaja menyala, tapi siap dengan bunyi alam. Tuan rumah tidak mempedulikan dan meneruskan apa yang dia lakukan. Setelah selesai berdoa dan merenjis semua air suci ke arah kenderaan itu, tuan rumah pun mencabut wayar bateri dan meneruskan sembahyang di rumah panjang. Pada ketika itulah mereka seperti terlihat kelibat 3 orang lelaki yang seakan-akan keluar dari kenderaan tuan rumah. Lalu mereka pun mengejar 3 orang lelaki tersebut, tapi gagal kerana 3 orang lelaki tadi hilang setelah melintas jalan raya menuju ke arah kawasan perkuburan Kristian. Dan sehingga kini mereka masih tidak tahu siapa 3 lelaki tersebut. Okey, begitu kisah yang telah diceritakan kepada saya, dan saya berharap agar para pendengar terhibur dan sentiasa memberi sokongan kepada saya. Kebenaran dari kisah ini hanya kita yang menilaikannya. Anggaplah ini sebagai hiburan seram dan mistik anda. Dan sekali lagi ingin saya ingatkan kepada para pendengar, jangan lupa menekan tombol like dan share. Manakala kepada pendengar baru, sudi-sudikanlah menekan tombol like, share dan subscribe. Sekiranya para pendengar ingin berkomen, pastikan para pendengar memberi komen yang positif dan membina. Salam.